Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tahun 5 kita akan belajar tajuk yang ke-8 iaitu tajuk bahan. Okay, sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita baca doa terlebih dahulu. Tadah tangan dan ikut bacaan ustazah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Maksudnya, ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Okey, subtopik pertama pada hari ini yang kita akan belajar adalah sumber asas bahan. Okey, terdapat pelbagai objek yang dekat rumah kita, dekat sekeliling kita yang kita gunakan. Dan bahan-bahan ataupun objek tersebut diperbuat daripada sumber asas seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan, batuan dan juga petroleum. Okay, sumber asas yang pertama yang cikgu akan terangkan adalah tumbuh-tumbuhan. Seperti contoh kayu balak. Kayu balak apabila diproses menjadi kayu dan objek yang akan diciptakan ataupun yang kita akan buat adalah contohnya almari, perabot-perabot di rumah kamu dan sebagainya. Okey, sumber asas yang kedua yang cikgu akan terangkan adalah tentang haiwan. Okey, sebagai contoh haiwan biri-biri. Okey, bahan dia adalah bulu biri-biri. Bulu biri-biri ni kita boleh ciptakan apa? Topi berbulu ataupun sweater yang kamu pakai. Bahan yang kedua adalah contohnya haiwan lembu. Okey, lembu ni kita boleh ambil kulit dia. Bahannya adalah kulit dan objek yang boleh diciptakan adalah kulit, kasut kulit ayah kamu ataupun beg kulit mak kamu ataupun sofa di ruang tamu di rumah kamu. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan tentang sumber asas yang ketiga iaitu petroleum. Petroleum adalah sejenis minyak yang berwarna hitam yang boleh didapati di dalam tanah dan boleh dan digunakan untuk petrol dan bahan-bahan lain. Okay, petroleum ni terbentuk daripada hidupan yang telah mati berjuta-juta tahun dahulu. Sumber asas petroleum, contoh bahannya adalah plastik. Dan contoh objeknya adalah botol plastik dan juga beg plastik. Okey, seterusnya adalah sumber asas yang keempat adalah batuan. Contohnya adalah bahan logam. Bahan logam ni seperti contoh emas dan juga kuprum. Untuk bahan objeknya pula ialah contoh rantai emas yang mak kamu pakai ataupun kakak kamu pakai. Kemudian barang-barang komputer dan juga duit shilling. Okey, untuk sumber asas batuan ada lagi dua contoh yang ustazah akan bagi tahu. Contohnya adalah pasir. Contoh pasir ni, pasir adalah bahan. Contoh objek yang dibuat daripada pasir adalah botol kaca ataupun cermin. Sumber asas batuan, tanah iaitu tanah liat. Bahannya adalah tanah liat. Tanah liat ni kita boleh buat, contoh objeknya adalah batu bata dan juga bahan seramik. Okey, seterusnya kita akan sambung subtopik yang kedua iaitu sifat bahan. Okey, manusia ni mereka objek dengan mengikut kegunaannya yang tersendiri, mengikut kegunaan sifat bahan tersebut. Okey, untuk mengetahui sifat bahan ataupun kita nak kenali sifat bahan, sifat yang pertama adalah menentukan sama ada bahan itu boleh menyerap ataupun tidak boleh menyerap.
Okey, contoh bahan yang boleh menyerap air, contohnya tisu dapur, sapu tangan ataupun tisu buku kamu. Kemudian bahan yang tidak boleh menyerap air, contohnya straw, klip kertas dan juga belon. Okey, untuk sifat bahan juga boleh ditentukan sama ada bahan tersebut boleh tenggelam ataupun boleh terapung. Contoh bahan yang boleh tenggelam adalah batu. Contoh bahan yang terapung adalah pensel. Okey, seterusnya adalah sifat bahan boleh kita ketahui melalui adakah bahan tersebut boleh mengalirkan arus elektrik ataupun tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Seperti mana yang kita belajar semasa tahun 2, konduktor adalah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik, manakala penebat adalah bahan yang tak boleh mengalir arus elektrik. Sebagai contoh, bahan konduktor adalah klip kertas dan bahan penebat sebagai contoh adalah sampul surat. Boleh tengok gambar yang Ustazah bagi di bahagian sebelah. Okey, seterusnya kita juga boleh menentukan sifat bahan melalui penembusan cahaya. Sebagai contoh, kalau kita uji bahan yang boleh menembusi cahaya, contoh bahan adalah luksina, plastik luksina. Bahan tersebut boleh menembusi cahaya. Kalau kertas warna, tidak boleh menembusi cahaya. Okey, yang terakhir kita boleh menentukan sifat bahan melalui kekenyalan bahan. Contoh bahan yang kenyal seperti mana yang kita tahu, spring, lagi getah yang warna oranye tu. Okey, itu adalah bahan yang kenyal. Contoh bahan yang tidak kenyal adalah contoh batang aiskrim. Adakah batang aiskrim tu boleh ditarik? Tidak kan, batang aiskrim tak boleh ditarik. Okey, bahagian yang terakhir adalah untuk kita membuat sesuatu objek, kita mestilah memilih bahan yang sesuai. Sebagai contoh, kalau kita ni nak lap makanan ataupun air yang tumpah, adakah kita patut guna kertas? Tak boleh kan? Jadi bahan yang sesuai untuk kita lap bahan-bahan yang tumpah ni adalah menggunakan tuala ataupun kain kapas. Jadi itu adalah bahan yang sesuai. Okey, sekian sahaja video untuk tahun 5. Harapnya boleh buat latihan. Dan jika ada persoalan, boleh terus WhatsApp ataupun call Ustazah. Jangan lupa kelas Google Meet pada malam ini. Assalamualaikum.